Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفتتح لقاءنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya kita dapat lagi berkumpul bersama-sama bagi memulakan sesi daurah kita pada malam ini, insya-Allah membincangkan kitab tasawuf, iaitu kitab Ta'limut Ta'lim, Tariqat Ta'allumi, karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah daurah kita pada malam ini seperti sebelum ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Naim bin Mat Saleh. Jadi sebelum memulakan majlis, suka untuk saya peringatkan kepada diri saya dan semua peserta untuk sentiasa menjaga adab dan memberikan fokus yang sebaik mungkin terhadap kalam mutiara yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Fadilatul Ustaz Muhammad Naim bin Mat Saleh untuk memulakan bicara. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puja bagi Allah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah mengurniakan kepada kita manfaat terhadap ilmu yang kita pelajari serta sentiasa menambahkan kepada kita segala ilmu yang bermanfaat. Bahkan jadikanlah setiap ilmu yang kita dapati itu ianya adalah bermanfaat bagi diri kita. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim iaitu pengajian yang menceritakan berkenaan tentang adab-adab dalam berhadapan dengan ilmu, adab-adab kita dengan ilmu, sama ada dengan mereka yang membawa ilmu ataupun mereka yang mengiringi ilmu. Maka di sini kita telah sampai kepada bahagian yang menceritakan tentang bidayatus sabqi. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibih. Iaitu fasal satu bab yang menceritakan berkenaan tentang, yang membahaskan berkenaan tentang permulaan dalam mencari ilmu ataupun permulaan dalam mendapatkan ilmu serta kadar yang terbaik dalam kita mendapatkan ilmu dalam bentuk pengajian itu, serta apakah urutan dan tertib pengajiannya. Maka Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, mungkin kita mendapat manfaat daripada penulisan beliau di dunia kita dan di akhirat kita. Kana ustazuna, beliau berkata, kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabqi. Adalah guru kita Syekhul Islam, gelarannya adalah Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabq. Yuqifu ni maknanya kana mauqufan lah, maknanya dia dalam keadaan yang mana dia memperhatikan diri dia pada permulaan pengajian. Dia berhenti untuk memulakan keadaan pengajiannya. Dia memperhatikan keadaannya untuk memulakan pengajian itu bila ala yaumil arbi'a. Dia akan memulakan as-sabqi. Kenapa dipanggil sabqi? Iaitu berlumba-lumba, kerana kebiasaan sesuatu pengajian itu apabila berlumba, semangat terhadap mereka yang hendak mengaji itu berlumba-lumba keadaan dia. Semangat dia meninggi. Iaitu seperti keinginan mereka itu memiliki keinginan pencapaian yang paling tinggi. Itu sentiasa berlaku kepada mereka yang berada pada permulaan pengajian. Sebab itu dinamakan dengan as-sabq. Maka seeloknya beliau mengatakan adalah keadaan guru kami Syekhul Islam Burhanuddin. Beliau ketika mana ataupun kebiasaannya apabila ingin memulakan pengajian, beliau memulakannya ala yaumil arbi'a,
beliau memulakannya pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan, dan beliau ada meriwayatkan perkara ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayastadillu bihi, lalu beliau mendalilkan terhadap hadis ini, wa yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a, tidaklah daripada sesuatu itu dimulakan padanya hari Rabu, dimulakan sesuatu itu pada hari Rabu, illa waqad tamma, melainkan apa yang dimulakan pada hari Rabu itu ianya akan sempurna. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah, begitulah keadaan yang telah dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah Nu'man radhiyallahu anhu. Bila mana salafus salih dari kalangan Al-Imam Al-Madhhab, iaitu Sayyiduna Abu Hanifah Nu'man sendiri yang hidup pada kurun terbaik, melaksanakan perbuatan sedemikian mengikut sangkaannya terhadap sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat itu amatlah kuat terhadap hadis ini. Sekalipun beberapa pandangan ada mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi perkara ini telah diamalkan oleh para imam, antaranya Imam Abu Hanifah Nu'man. Banyak lagi amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah Nu'man, antaranya mencukurkan kepala pada setiap hari Rabu, yang mana beliau berpendapat mereka yang mencukurkan kepala pada setiap hari Rabu sebanyak 40 kali akan mendatangkan kefaqihan dalam agamanya. Ini antara amalan yang beliau lakukan juga. Perkara ini telah kami dengar ketika mana kami mengaji dahulu. Amat digalakkan mereka yang merasa sukar untuk memahami ilmu agama, digalakkan untuk mencukur kepalanya sebanyak 40 kali pada setiap hari Rabu. Jadi ala kulli hal, perkara ini adalah amalan daripada para ulama, yang mana mereka berpendapat hadis Rasulullah yang mengatakan memulakan sesuatu pada hari Rabu itu, melainkan dia akan sempurna perbuatan itu. Baik. Kemudian wa kana yarwi hadzal hadis an ustadzihi asy-Syaikh al-Imam al-Ajal, dan juga beliau juga ada meriwayatkan hadis ini daripada gurunya asy-Syaikh al-Imam al-Ajal. Siapakah yang meriwayatkan Burhanuddin yang di atas tadi itu? Iaitu gurunya adalah Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Beliau mengatakan, wa sami'tu mimman athiqu bih, dan aku telah mendengar daripada mereka-mereka yang aku percaya dengannya terhadap hadis ini. Maksudnya Syekh Burhanuddin meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan gurunya juga meriwayatkan hadis ini, dan juga dia juga mengatakan aku telah mendengar hadis ini daripada orang-orang yang aku percaya ataupun thiqah terhadapnya. Bahawasanya An-Nasyih antaranya adalah An-Nasyih Abu Yusuf Al-Hamdani. Antara bentuk keadaan yang dilakukan oleh para ulama juga dengan memulakan pada hari Rabu adalah Abu Yusuf Al-Hamdani. Beliau kana yuqifu kullu amalin min a'malil khair, adalah beliau itu kana yuqifu, ataupun maknanya kana mauqufan. Beliau menjadikan dirinya, meletakkan dirinya, makana mauqufan itu maknanya beliau menjadikan dirinya melakukan setiap amalan min a'malil khair, daripada perbuatan-perbuatan baik itu dimulakannya dengan hari Rabu. Maka memulakan sesuatu itu pada hari Rabu adalah amalan dari kalangan amalan para ulama, daripada amalan para ulama. Wahadha, kenapa perkara ini berlaku? Wahadha li'anna yawmal arbi'a, adalah kerana hari Rabu itu yaumun khuliqa fihi nur, dia adalah hari yang diciptakan padanya cahaya. Cahaya apa? Dikatakan pada hari Rabu diciptakan padanya mentari dan planet-planet ataupun bintang-bintang yang lain. Maka yang bintang-bintang dan planet serta matahari ini memiliki cahayanya. Allah menciptakan ciptaannya itu selama 6 hari. Bermula daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, sehinggalah pada hari Jumaat, yang mana Jumaat itu adalah hari yang terakhir diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Maka wahwa yauman, juga hari Rabu itu dikenali dengan hari nahsin fi haqqil kuffar, dia adalah hari nahas pada hak orang-orang kafir. Kenapa hari nahas ini adalah hari yang tidak diberkati? Hari yang mana tidak diberkati padanya.
Maka bila mana hari yang tidak diberkati pada orang-orang kafir itu adalah hari Rabu, fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka jadilah hari Rabu itu diberkati kepada orang-orang yang beriman. Maka hari Rabu itu dikenali sebagai hari yang tidak diberkati pada hak-hak orang kafir. Adapun orang-orang beriman, kebenaran ataupun keberkatan itu ada pada diri mereka, iaitu pada hari Rabu itu. Wa amma qadarus sabqi fil ibtida'. Adapun kadar, ukuran, bentuk keadaan ataupun kadar berapa banyak perlu mengaji itu dalam permulaan fil ibtida', ketika hendak memulakan pengajian, makna memulakan peringkat pengajian dalam agama. Maka kana Abu Hanifah, adalah al-Imam Abu Hanifah Nu'man radhiyallahu anhu, yahki 'an Syekh al-Qadi al-Imam Umar bin Abi Bakr az-Zarnaji. Beliau meriwayatkan, mengisahkan daripada kisah Syekh Al-Qadi al-Imam Umar bin Abi Bakr al-Zarnaji rahimahullahu ta'ala, annahu qala, beliau berkata, telah berkatalah masyayikhuna yang bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi', selayaknya selayaknya ataupun seeloknya kadar yang terbaik bagi orang yang hendak, bagi orang permulaan, kita panggil lil mubtadi' ni maknanya orang yang berada dalam peringkat permulaan untuk mengaji sesuatu pengajian. Kadar yang paling terbaik adalah qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain, adalah dengan kadar yang mungkin seseorang yang mengaji itu dapat dhabtuhu. Dhabtuhu ni maknanya dia dapat mengaji dan dapat menghafalnya, kan? Bersesuaian ataupun dengan keadaan yang paling terbaik, dia dapat mengulang pengajian itu sebanyak 2 kali. Dia dapat mengulang kembali apa yang dia pelajari dan apa yang dia hafal, paling kurang adalah sebanyak marratain, sebanyak 2 kali. Wa yazidu kulla yawmin kalimah, dan bertambah padanya, dan bertambah ilmu itu pada setiap hari 1 kalimah. Kalimah ini maknanya 1 ilmu. Hatta innahu wa in tala sabqa wa in tala sabqu, sehinggalah bahawasanya dia itu sekiranya panjang pengajiannya, kan, ataupun kita panggil lama bentuk satu subjek yang dia pelajari itu, wa kathura darsa ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain, maka dan juga panjangnya ataupun banyaknya pengajian yang dia pelajari itu, maka selayaknya itu belajar dan hafalannya itu juga tidak akan kurang daripada 2 kali. Bermaksud, bila mana dia pada peringkat pertama, yang mana pengajiannya itu ada kalanya pendek, ada kalanya panjang waktunya, maka tetap juga keadaannya itu adalah mesti jangan kurang, keadaan dia belajar itu jangan kurang dia mengulang daripada 2 kali. Bermaksud pengulangan itu penting terhadap mereka yang mempelajari sesuatu. Yazidu birrifqi wat tadrij, dan perkara itu perlu ada penambahan kesabaran dan peningkatan. Maknanya perlu ada penambahan. Dia tidak boleh kurang daripada 2. Dia mesti ada lebih. Kadang-kadang dia tambah 1 ataupun dia tambah 2. Mesti dia ada penambahan. Dia tidak boleh berkurangan. Fa amma idza tala sabqu, sekiranya lama pengajian itu pada peringkat permulaan, wahtajal muta'allimu ila i'adati 10 marrat, maka di situ bila lamanya bentuk pengajian itu, contoh pengajian itu adalah 3-4 jam untuk sesuatu subjek, untuk sesuatu kitab, maka di situ sebenarnya pelajar itu memerlukan kepada pengulangan yang hampir kepada 10 kali pengulangan. Fahuwa fil intiha aidan, yang mana benda itu berlaku berterusan sehinggalah kepada pengakhiran pengajiannya itu. Iaitu contohnya pada awal tahun sehinggalah pada akhir tahun. Maka benda itu, maka pengulangan itu akan sentiasa berlaku dalam kadar yang sama. Pada awal tahun, awal SEM dengan pengajian waktu yang sama sehingga akhir SEM adalah lama, setiap pengajian itu adalah 3 jam contohnya, maka pengulangannya terhadap sesuatu subjek itu mestilah dengan kadar yang sama sehinggalah pada akhir SEM, contoh macam tu. Li'annahu ya'tadu dhalik, kerana dia memerlukan kepada memerlukan kepada i'tad, iaitu memerlukan kepada kebiasaan. Wala yatruku al-muta'allim tilkal 'adah, janganlah seorang yang mempelajari ilmu itu meninggalkan adat kebiasaan pengulangan ini, melainkan dia perlukan kepada kesungguhan yang sangat besar, barulah dia akan mendapat
ilmu yang dihendak pelajari itu. Maknanya di sini pengulangan adalah sesuatu benda yang pasti. Guru-guru kami sentiasa mengingatkan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari, beliau mengatakan balik tengok dahulu ataupun balik ulang semula. Kemudian esok datang khabarkan, ceritakan kepada kami apa yang kamu tidak ketahui ataupun yang ragu-ragu. Tetapi kebiasaannya pada esok hari itu kita tak tanyalah. Makna kalau Syekh tanya itu semua tunduk pandang ke bawah sahaja. Syekh tahu kita ni jenis yang tak mengulang di rumah. Maka Syekh mengingatkan agar pengulangan itu berlaku di maktabah Syekh sendiri. Ini yang berlaku kepada diri kami lah. Ataupun benda itu juga berlaku kepada orang lain yang mana pengulangan itu amat jarang berlaku. Sedangkan pengulangan terhadap ilmu itu adalah satu benda yang amat penting. Belakang ni ada disebutkan. Baik, seterusnya. Wa qila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Iaitu di sini bukan dikatakan oleh para ulama, as-sabqu harfun, jika mengaji itu satu huruf, maka pengulangan itu hendaklah 1000 kali. Yang itu. Maka di sini seumpama dikatakan yang bagi qawnud dars qalil wa tikrarul kathir, dikata. Maka selayaknya pada bahagian ini perlu untuk kita faham yang dimaksudkan dengan as-sabqu harf wa tikraru alf, iaitu selayaknya bagi seorang yang belajar hendaklah dia menjadikan pengajiannya itu dengan kadar yang biasa, tetapi pengulangan itu adalah yang luar biasa. Yang tu yang patut kita faham. Pengulangan terhadap ilmu itu adalah sesuatu yang amat penting. Yang bagi an yabtadi'a bi syai'in min al-'ilm yakunu aqrabu ila fahmihi. Maka kadar dalam pembelajaran itu pula, hendaklah seorang yang mempelajari ilmu itu adalah memulakan ilmunya, memulakan pengajiannya itu terhadap ilmu yang sangat dekat kepada dia untuk memahami ilmu ini. Maknanya ilmu yang dia perlu pelajari pada peringkat awal adalah ilmu yang mudah untuk dia cepat faham. Wa kana asy-syaikh al-imam al-ustadz Syarifuddin al-Uqaili yaqul as-sawabu 'indi fi hadha ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigharatil mabsutah. Maka Syekh Al-Uqaili mengatakan yang sebenarnya ataupun yang terbaiknya di sisiku ini dalam permasalahan ini seperti apa yang telah dilakukan oleh maha guru kami, oleh para guru kami, bahawasanya mereka memilih kitab-kitab pengajian-pengajian ilmu untuk peringkat awal bagi seorang pelajar itu adalah dengan kitab-kitab sigharatil mabsutah, dengan kitab-kitab yang ringkas, kecil, tapi padat maksudnya, tapi padat isinya. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilal fahmi. Kerana kitab-kitab sebegini lebih dekat untuk dapat kita faham. Dan juga lebih dekat kepada dhabti. Dhabti ini lebih kepada makna ta'allum wa hifz. Kerana kitab-kitab sedemikian amat dekat, amat mudah untuk kita pelajari dan menghafalnya. Dan wa ab'adu minal malalah. Dan amat jauh daripada kebosanan. Wa aktharu wuqu'an. Dan amat banyak kesannya terhadap diri ini. Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adah kathiran. Dan selayaknya bagi seseorang yang mengaji itu hendaklah dia melaksanakan ta'liq. Maknanya dia meletakkan dan mencatatkan kefahamannya terhadap ilmu yang dia pelajari. Makna ada kitab di hadapan dia, ada guru yang mengajar, maka guru tu mengatakan sesuatu, apa yang difaham dia letakkan, dia tuliskan dalam pengajiannya. Ba'da itu wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adah kathiran. Kefahamannya itu pula yang dia perlu letakkan pada kitabnya di bahagian tepi adalah setelah berlakunya pembelajaran dan hafalan serta pengulangan yang banyak. Ataupun yang mudahnya adalah kefahaman lah. Apa yang difaham daripada guru, maka dicatatkan. Fa innahu nafi'un jiddan. Sesungguhnya perbuatan sedemikian amat memberikan manfaat. Wala yaktuba. Maka penulis mengingatkan kita, janganlah seorang pelajar itu menulis sesuatu yang tidak difahaminya. Jangan sesekali dia menulis sesuatu yang dia tidak fahaminya. Fa innahu yurithu kalalatat tab'i. Kerana menulis sesuatu yang tidak faham seperti mengulang kembali penulisan yang telah ada dalam kitab,
ditulis semula di tepi kitab, maka itu adalah seumpama tidak ada manfaat dia. Maka perbuatan sedemikian sebenarnya adalah yurithu kalalat at-tab'i. Perbuatan sedemikian sebenarnya mendatangkan dha'ful aqli. Kan? Iaitu kalalat at-tab'i ini maknanya dha'ful aql, akal yang lemah, akan mewarisi akal yang lemah. Wa yudhibul fitnah, dan akan menghilangkan kecerdikan, serta wa yudayyi'u awqatah, dan juga akan menghabiskan waktu-waktunya, mengabaikan waktu-waktunya. Wa yanbaghi an yajtahida al-muta'allim fil fahmi min al-ustaz. Yang selayaknya bagi al-muta'allim ini adalah berusaha dalam mendapatkan kefahaman daripada gurunya, au bita'ammuli wat tafakkuri, ataupun mendapatkan kefahaman itu daripada, ataupun iaitu mendapatkan kefahaman itu dengan pengamatan dan berfikir terhadap apa yang dia baca, dan juga mendapatkan kefahaman itu dengan kathratit tikrar, dengan banyakkan membaca. Maka nak mendapatkan kefahaman di sini, para ulama memberikan caranya melalui ustaz ataupun dengan pengamatan wa ta'ammul wa tafakkur. Sebab tu dia letakkan ustaz au, dan setelah au tu semuanya bil wawil ataf, menunjukkan bahawasanya tariqatul ustaz ashal min tariqatit ta'ammul wa tafakkur wa kathratit tikrar. Kan? Menunjukkan bahawasanya kefahaman daripada ustaz itu lebih mudah untuk kita dapat daripada dengan pengamatan, berfikir, dengan banyaknya mengulang. Sesungguhnya dengan cara berguru itu memendekkan ataupun jalan pintas untuk kita mendapatkan kefahaman. Fa innahu idza qalla sabq, kerana sesungguhnya sekiranya dia kurang dalam mempelajari ilmu, wa kathurat tikrar, dan dia akan tetapi banyak pula dia mengulang, dan banyak pula dia memerhatikan perbahasan itu, maka tetap juga dia akan mendapat yudriku wa yafham. Dia akan juga dapat mengecapi maknanya, kefahamannya, dan memahaminya. Qila, dikatakan, hifzu harfain khairun min sima'i wiqrain, wa fahmu harfain khairun min hifzi wiqrain. Menghafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengar dua barang yang dijinjing, dua barang yang dipikul. Dua barang yang dipikul. Maknanya dua barang yang dipikul itu lebih berat dan lebih banyak daripada dua huruf yang didengar, dua huruf yang dapat dihafal ataupun dua huruf yang dapat difahami. Wa idza tahawana fil fahmi, jika sekiranya seorang yang belajar itu bermalas-malasan dalam mendapatkan kefahaman, walam yajtahid marratan aw marratain, dan dia juga tidak berusaha sekali ataupun dua kali dalam mendapatkan kefahamannya, maka perkara itu amat bahaya kerana dia akan mendatangkan kebiasaan. Dia kata yu'tadu dzalik, dia akan mendatangkan kebiasaan. Maka perbuatan itu akan menjadikan fala yafhamul kalam al yasir. Maka perbuatan itu sebenarnya akan menjadikan seseorang itu tidak akan mampu untuk memahami walaupun ucapan yang ringkas dan senang. Maka usaha dalam memahami sesuatu itu perlu dilaksanakan, perlu dilakukan. Jangan bermalas-malas. Jangan mengatakan, leceh lah, payahlah, penatlah nak faham benda ni. Tak. Sebenarnya kepenatan dalam menghafal itu sebenarnya menajamkan akal fikiran. Fayambaghi ay yajtahida wa yad'u Allah, dan selayaknya seorang yang belajar itu berusaha dan berdoa kepada Allah serta berharap kepadanya, wa yatadarra ilaihi fa innahu yujib, sesungguhnya Allah itu adalah mengkabulkan sesiapa yang berdoa kepadanya, dan dia sesekali tidak akan mengecewakan wala yukhayyib, dan dia tidak akan sesekali mengecewakan sesiapa yang meminta kepadanya. Seterusnya penulis menyusuli perbahasan ini dengan kata-kata syair sebagai penguat terhadap perbahasannya sebelum ini. Maka bahagian syair ini kita tidak baca untuk meringkaskan waktu kita. Seterusnya pada muka surat yang seterusnya, pada perbahasan yang seterusnya, wala budda li talibil ilm. Setelah syair tadi kan? Setelah syair tadi kalau kita lihat di buku ni mana? Ya, bawah tu, wala budda li talibil ilm. Wala budda, maka selayaknya, sewajibnya, sebaiknya. Maka wala budda ini lebih digalakkan daripada yang bagi tadi tu. Wala budda, maka selayaknya ataupun sebaiknya, sewajibnya bagi pelajar ilmu itu memperbanyakkan muzakarah. Minal muzakarati wal munazarati wal mutarahah.
perlu memperbanyakkan perbincangan, perlu memperbanyakkan memberi komentar munazarah, perlu membanyakkan memberi mutarahah, iaitu banyakkan melontarkan pendapat. Fayambaghi an yakuna bil insaf, maka tiga perbuatan tadi dalam bentuk perbincangan, bentuk memberikan komentar, dalam bentuk memberikan pendapat, selayaknya kita yang hendak melakukan tiga perkara ini, perlulah kepada pelajar ilmu itu bersifat apa? Insaf. Dia perlu ada sifat adil. Dan perlu bersifat ta'anni, tenang. Perlu bersifat ta'ammul, perlu bersifat penuh dengan pemerhatian. Ketiga-tiga ini adalah syarat untuk melaksanakan muzakarah, munazarah dan mutarahah. Serta yang keempat ini lebih penting, wa yataharrazu anisyaghabi wal ghadab. Dan dia perlulah menjauhi ataupun menjaga dirinya daripada asyaghabi. Syaghabi ni apa? Suara tinggi, seperti ingin memulakan pergaduhan itu. Wal ghadab, serta kemarahan. Jauhkan benda ni. Maka empat ini adalah syarat untuk melaksanakan muzakarah, munazarah dan mutarahah. Fa innal munazarata wal muzakarata musyawaratun. Sesungguhnya munazarah dan muzakarah itu, perbincangan itu adalah musyawarah, seperti bentuk bermesyuarat. Wal musyawaratu innama yahsulu bi ta'ammul, dan hanya saja bermesyuarat itu akan terhasil dengan cara ta'ammul, dengan cara penuh dengan pemerhatian, wa ta'anni dengan tenang, wal insaf dengan penuh keadilan, wala yahsulu dzalika bil ghadab wala syaghbi, dan tidaklah dia terhasil musyawarah itu dengan suara-suara suara-suara pergaduhan ataupun dengan kemarahan dan pergaduhan. Baik. Fa in kanat niyyatuhu minal mubahatsah, sekiranya niatnya itu sekiranya niat itu daripada perbahasan, daripada perbincangannya itu adalah apa? Ilzamal khasmi wa qahrah, adalah untuk nak menunjukkan ataupun untuk nak mengadakan permusuhan dan penghinaan. Itu. La yahillu zalik, benda itu tidaklah dihalalkan. Itu. La yahillu zalik, maka tidak halal bentuk itu. Memang niatnya daripada awal nak bermuzakarah tu adalah untuk nak bermusuhan, untuk nak menyatakan siapa yang nak menang dan siapa yang hina, siapa yang hebat, siapa yang kalah. Maka itu adalah tidak halal hukum dia. Wa innama, kerana perbuatan itu mengakibatkan pergaduhan dan permusuhan. Wa innama yahillu dzalika li izharil haqq, adapun sebenarnya yang dihalalkan dalam bentuk perbahasan dan perbincangan itu adalah untuk menzahirkan kebenaran. Adapun wa tamwiyatu wal hilah la tajuzu fiha, adapun bentuk-bentuk tamwiyah wal hilah, iaitu tipu daya dan ada apa maknanya hilah lah, yang tipu daya. La tajuz, kalau bawah ni dia kata apa? Mengaburkan persoalan atau jawapan itu. La tajuzu fiha, tidak dibenarkan padanya. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil haqq. Melainkan sekiranya musuhnya itu adalah orang yang memang menyusahkan dan bukanlah dia dari kalangan orang yang